سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah baik-baik serta diamlah, semoga kamu beroleh rahmat. Al-Baqarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah sebelum kita memulakan pengajian kita berkenaan dengan ilmu tajwid, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan moga-moga kelas kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa umurana wa yassir lana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apa khabar tuan-tuan? Puan-puan, sihat? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita menyambung kuliah tajwid kita dengan menggunakan kitab Atlas Tajwid Beginner, pengarang dia daripada Profesor Madia Dr. Abdul Rauf Hassan Az-Zahari. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat masa, ruang dan peluang dapat kita mengisi masa maghrib kita sambil kita tunggu untuk masuk waktu isyak, dapat kita penuhkan kita punya masa dengan menuntut ilmu berkenaan dengan ilmu tajwid. Yang mana pada Jumaat tadi kalau kita dengar sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, puan tak ada kan, tuan-tuan sajalah ya. Yang mana khutbahnya disampaikan khatib di masjid tadi berkenaan dengan ilmu. Dikatakan seseorang itu terpelajar apabila dia sentiasa belajar dan dia rasa takkan cukup, sebab ilmu Allah ni luas, dan sekiranya dia merasa ilmu dia yang dia dah belajar selama ini dah cukup bagi dia, maka selepas itu terasa baginya kejahilan. Orang kata apa? Makin lama kita belajar, makin lama kita jahil. Sebab ilmu Allah ni maha luas. Kalau kita anggap ilmu kita dah cukup, belum lagi tuan-tuan. Kita belajar ilmu tajwid ni, rupanya ada lagi kita korek, ada lagi. Sebelum ni kita belajar macam ni, kemudian kita dah belajar macam ni. Baik, kemudian ilmu itu juga, tuan-tuan, ilmu itu juga membangunkan sesebuah tamadun. Kalau kita belajar, kalau kita dengar sama-sama tadi, berkenaan khutbah yang disampaikan oleh khatib tadi berkenaan dengan ilmu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung. Jika akan dengar sebelum itu tuan-tuan berkenaan dengan mutiara hadis yang berkenaan dengan fadilat membaca Al-Quran. Pada minggu lepas
kita ulang balik hadis yang mana tidak terkumpulnya seseorang itu satu kelompok di dalam masjid untuk mempelajari Al-Quran, melainkan mereka ini mendapat ketenangan, rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah menyebut nama-nama mereka kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Baik, untuk hari ini insyaAllah tuan-tuan, kita akan lihat pada muka surat 22 hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna asy-syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti tanah perkuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Riwayat Muslim. Tuan-tuan, jangan kita jadikan rumah kita seperti tanah perkuburan. Maksudnya tidak ada pun dengar dengar ataupun membaca ayat suci Al-Quran. Di bagi sini Nabi SAW kata seperti padanya baca surah Al-Baqarah. Riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sambung pada malam ini tajwid, hukum tajwid berkenaan dengan mad lazim, yang mana mad lazim ini adalah pecahan kepada mad far'i, mad far'i yang bukan disebabkan hamzah. Mad far'i yang bukan disebabkan huruf bukan hamzah, disebabkan oleh huruf yang bertanda mati. Baik. Hari ini kita akan masuk muka surat 110. InsyaAllah kita akan sambung. Sebelum tu tuan-tuan, kita kena ulang sedikit berkenaan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Baik. Untuk mad lazim kalimi musaqqal, tuan-tuan, mad lazim kalimi musaqqal ini terjadi, bagaimana kita nak kenal dia, apabila selepas huruf mad terdapat huruf yang bersabdu. Contoh ad-dallin, itu kita panggil mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal kita ingat balik tuan-tuan, maksudnya berat. Disebabkan berat adanya sabdu selepas huruf mad. Kemudian tuan-tuan, kadar panjangnya bila kata mad lazim, tuan-tuan kena baca, kita semua kena baca dengan kadar harakat 6 harakat. Baik, seterusnya mad lazim kalimah mukhaffaf, tuan-tuan boleh rujuk ke surat 109, yang mana mad lazim kalimah mukhaffaf. Mad lazim kalimah mukhaffaf ni maksudnya ringan. Kenapa dikatakan ringan? Apabila selepas huruf mad terdapat huruf yang berbaris mati ataupun sukun dalam satu perkataan. Contoh terdapat dalam dua tempat dalam surah yang sama, iaitu surah Yunus. Baik. Dan kadar panjang dia tuan-tuan, mad lazim kalimi mukhaffaf ialah 6 harakat. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung mad lazim harfi muthaqqal. Minggu lepas kita mad lazim kalimi, iaitu mad lazim berkenaan dengan perkataan kalimi. Dan insyaAllah hari ini kita akan masuk yang seterusnya, iaitu mad lazim harfi, yang mana kita nak fokuskan kepada huruf. Huruf mad lazim harfi muthaqqal, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, kita lihat buku surat 110. Baik, perkenalan. Mad lazim harfi muthaqqal terjadi apabila huruf mim pada ejaan lam bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim dalam satu perkataan, iaitu alif lam mim. Mad ini hanya terjadi pada huruf yang terletak di awal sebahagian surah dalam Al-Quran. Baik, baik, kita lihat contoh alif lam mim. Kita tengok pembahagian dia dah pecahkan kepada 3, alif lam mim.
Tuan-tuan kalau ada pensel, tuan-tuan boleh gariskan. Terjadi apabila huruf mim pada ejaan lam. Itu tuan-tuan. Bila nak kenal mak lazim harf musaqqal ni, apabila huruf mim pada ejaan lam bertemu dengan huruf mim pada ejaan. Baik, tak apa, kita baca dulu tuan-tuan, saya terangkan lepas insya-Allah. Dan muka surat 111, okey tuan-tuan. Selain itu, mad lazim harfi musaqqal juga terjadi apabila huruf nun pada ejaan sin bertemu dengan huruf mim pada ejaan dalam satu perkataan. Contoh ta sin mim. Kalau kita lihat tuan-tuan di bawah tu dia ada penerangan dia ada pecahan, dia ada pecahkan di situ ta sin mim. Baik, dalam Al-Quran hanya terdapat 2 huruf dalam kategori mad lazim harfi musaqqal, iaitu huruf mim pada lam dan huruf nun pada sin. Okey, baik tuan-tuan, saya terangkan. Okey, nak ceritakan tuan-tuan, kita nak mudahkan, mad lazim harfi musaqqal ini tuan-tuan terjadi pada 2 huruf sahaja, iaitu pada huruf mim pada ejaan lam, kemudian yang kedua pada huruf nun pada ejaan huruf sin. Pada ejaan sin. Saya ulang balik. Mad lazim harfi musaqqal ni tuan-tuan terjadi disebabkan 2, iaitu yang pertama huruf mim pada ejaan lam, okey. Yang kedua pada huruf nun pada ejaan sin. Okay. Sebab apa tuan-tuan saya cakap macam tu tuan-tuan? Sebab kita baca tadi dalam Al-Quran hanya terdapat 2 huruf dalam kategori mad lazim harfi musaqqal. Okay, saya tulis tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak insya-Allah. Okay, mad lazim harfi lazim harfi musaqqal. Okey. Mad lazim harfi musaqqal berlaku disebabkan dua benda ni tuan-tuan. Yang pertama huruf mim pada ejaan lam. Okay. Yang kedua berlaku apabila terdapat huruf nun, huruf nun pada ejaan sin. Ini tuan-tuan. Mad lazim harfi musaqqal berlaku disebabkan huruf mim pada ejaan lam, kemudian huruf nun pada ejaan sin. Okay, saya gunakan pen merah. Okay, huruf mim pada ejaan lam di mana tuan-tuan? Di sini. Kemudian pada huruf nun pada ejaan sin di sini. Baik, kita lihat contoh bagi huruf mim pada ejaan lam, iaitu alif, lam, mim. Okay. Baik. Kemudian huruf nun pada ejaan sin, iaitu ta, sin, mim. Ta, sin, mim. Okay, baik. Baik, kalau kita lihat muka surat 110 tuan-tuan, alif lam mim dikatakan musaqqal, berat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita lihat di sini huruf alif dia pecahkan, kemudian lam, ejaan lam, kemudian bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim. Huruf mim pada ejaan mim. Ini tuan-tuan. Alif lam mim. Saya bulatkan di sini. Kenapa dipanggil musaqqal? Sebab apa? Bertemu huruf mim pada ejaan lam, yang pertama bertemu dengan huruf
mim pada ejaan mim. Itu dikatakan musaqqal. Musaqqal, berat. Tuan-tuan, tuan-tuan yang pening ini je kita fokuskan. Sebab pada harfi musaqqal berlaku pada huruf mim pada ejaan lam, kemudian huruf nun pada ejaan sin. Okay. Kemudian tuan-tuan boleh tengok pada to sin mim. To sin mim ini tuan-tuan telah pecahkan kepada 3 juga, iaitu to, kemudian sin, ya nun, kemudian mim, ya mim. Baik. Dikatakan berat sebab apa tuan-tuan? Apabila huruf nun pada ejaan sin, huruf nun pada ejaan sin itu sin, ni bertemu dengan huruf mim pada ejaan tosin mim, tu dikatakan berat. Sebab apa? Huruf nun pada ejaan sin bertemu dengan selepasnya huruf mim pada ejaan dia. Ni tuan-tuan. Maka di sini kita sebut mad lazim harfi musaqqal. Baik. Kalau kita lihat di kadar bacaan dia tuan-tuan, alif ini dikategorikan sebagai dua harakat. Sebab dia ejaan dia alif. Alif dua, kemudian lam ini bertemu dengan mim, berapa harakat tuan-tuan? 6. Kemudian lam untuk masuk ke dalam idgham kepada mim 2. Kemudian mim ini sendiri berapa harakat tuan-tuan? 6 campur 2, 8 campur 2, 10, 6 lepas 10 campur dengan 6, 16. Betul tuan-tuan 6, 12, okey. Berapa? 16 harakat. Alif lam mim. Dikatakan berat tuan-tuan sebab kita nak masukkan ni lam mim. Tu dia. Okey. Kemudian yang ni juga pun berat. Tosin mim. Kaedah dia tuan-tuan, kaedah dia nak kenal dia mesti huruf mim pada ejaan lam, kemudian huruf nun pada ejaan sin, maka dikategorikan sebagai mad lazim harfi musaqqal. Kalau selain daripada itu tuan-tuan, dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf yang kita akan belajar sebentar lagi insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan Okey. Baik tuan-tuan, kita sama-sama kita cuba aplikasikan bacaan mengikut kadar 6 harakat ni tuan-tuan Baik, alif lam mim. Kalau saya baca ni apa kita peringkat bacaan tu kita bagi tuan-tuan. Ingatlah yang kita terangkan minggu lepas. Peringkat secara apa? Tadwir ke, hadar ke, tahqiq? Tengok dia tuan-tuan. Boleh tengok. Itulah kita. Tahu tak boleh tengok. Kalau saya baca tadi secara apa? Kalau kita baca macam apa? Secara tahqiq. Itu kita baca secara perlahan, lebihkan kepada pembelajaran dari segi sebutan untuk menyebut hukum ataupun kalimah ayat suci Al-Quran. Okey, baik tuan, sama-sama tuan-tuan. Alif lam mim. Alif lam mim itu tuan-tuan tutup mulut rapat Alif lam mim. Mim di hujung pun tuan-tuan kena tutup mulut. Jangan tuan-tuan mim. Itu salah. Nanti dia akan jadi macam mana tuan-tuan? Nun. Dia akan jadi macam ni. Mim ya nun. Alif lam mim. Dia bukan yang mim. Kalau mim tutup mulut, dia rapat. Alif lam mim.
dia baca macam ni, min hujung dia, dia tak tutup dia min, dia tak tutup mulut. Kalau tutup mulut dia akan tukarkan, bukan tukar baris, tukar apa bunyi apa? Bunyi huruf. Okey. Baik tuan-tuan, sama-sama kita cuba sama-sama. Yang ni 2, yang ni 6. Kemudian nak masuk idghamkan kepada huruf mim 2. Kemudian kita masukkan kepada bunyi huruf mim 6. Jumlah semua sekali ada berapa? 16. InsyaAllah. Satu lagi ada soalan? Boleh tadi? Boleh? Bagi tadi okay. Sama-sama tuan-tuan bagi tadi kita sama-sama. Saya pun kita tengok ini kalau saya sama-sama ni dia sebalik lah. Kita sama-sama tuan-tuan baik. 1, 2, 3. Alif sama-sama dia 2. Kenapa 2? Sebab nanti kalau orang tanya kan, ini 1 je sebab dia tak ada ni. Dalam resam Osmani tuan-tuan, nak kenal dia ni, yang ni resam Osmani dia letakkan tak ada mat. Ini kita panggil tak ada mat. Yang alif ni tidak ada sebarang baris, tetapi dikira 2 harakat. Sebab apa? Pada dasar ejaan huruf alif. Ni 1, 2. Tu dia punya panduan dia tuan-tuan. Sama-sama alif. Satu kali kan. Kedua tuan-tuan tahqiq. Alif. 2 sama-sama. Alif. Okey, kita masuk lam. Alif lam. Okey, 6 berhenti. Kemudian kita masukkan 2, nak masukkan kepada mim. Lam. Lam. Nak masuk mim. Lam mim. Mim. Okey, sekali ni tuan-tuan. Saya boleh diri dia pun ngacau terkekok kan. Baik tuan-tuan. 1, 2, 3. Alif lam mim. Cukup nafas tuan-tuan sebab dia 3 huruf. Ada sampai qaf, ha ya ain sad. Tu panjang. Kan alif lam ra dia lagi, jadi panjang lagi. Ta sin mim okey lagi. Ada yang panjang qaf ha ya ain sad. Lagi satu. Ada satu lagi. Baik. Kalau yang qaf tu pendek je. Qaf senyum je tuan-tuan kan. Yang ni kena sama-sama. Cukup tak? Tekan nafas tu tak sekali lagi. 1, 2, 3. Alif lam mim. Okey, kalau cukup sekali tu alhamdulillah tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena praktis hari insya-Allah Baik, kita pergi kepada ta sin mim pula ta sin mim. Okey, kenapa ta ini 2 harakat? Kalau kita lihat ejaan dia ta dengan alif. Ta dengan alif. Maka dikira 2 harakat ta alif. Ta sin. Di sini tuan-tuan ta 2 harakat, sin 6 harakat. Okey, saya tulis sini tuan-tuan. Okey, ta 2 harakat, sin 6 harakat. Sin nak masukkan kepada mim 2 harakat, mim 6 harakat. 6, 2, 8, 8, 2, 10, 16. Okey, sama-sama tuan-tuan. Ta, satu dan tiga. Ta sin mim. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Ta sin mim. Kalau tuan-tuan dah rasa okey, tuan-tuan pelajarilah. Kalau tuan-tuan dalam solat pun tuan-tuan boleh gerakkan jari, sebab jari ni bukannya pergerakan yang besar. Bila kecil saja boleh. Waladdallin. Boleh cari. Jadi kaki tak boleh tuan-tuan. Boleh, tapi yang dia tengok ke bawah. Okey, baik. Contoh sin mim. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan. Surah apa tadi? 110. Yasin tu sama. Yasin. Yasin termasuk ya, ejaan ya. Yasin, sin. Kalau kita tengok ejaan dia ya alif. Kemudian ini 6 harakat. Ya 2. 6 campur 2 8.
Yasin. Tak boleh. Yasin. Sebab apa? Mungkin ada orang kata, mana ada baris kat sini? Sebab kita lihat pada sudut ejaan bagi huruf ya. Sebab ya satu huruf, kemudian alif satu huruf, maka diraikan di situ dua harapan. Yasin. Yang ni kita tak ada idghamkan. Kita dah yasin. Tu tak ada. Bila tak ada benda yang kita nak idghamkan di sini tuan-tuan, maka di sini kita panggil hukum mad lazim harfi, bukan musaqqal tetapi muhaffaf sebaliknya. Yang kata berat tu tempat kita nak masuk tuan-tuan. Dikatakan berat itu sebab dia ada idgham. Ini dia ada idgham. Idgham tu macam mana tuan-tuan? Yang kita masukkan tosin. Kita nak alihkan sin itu kepada huruf mim. Tosin mim. Kalau yang ni tak ada yasin, tak ada yasin. Dia tak ada itu. Okey. Begitu juga dengan alif lam mim. Alif lam lam ini kita nak masukkan kepada idghamkan kepada huruf mim. Alif lam mim. Itu kita panggil idgham. Bila kata idgham, maksudnya mad lazim harfi musaqqal. Kemudian tuan-tuan kena ingat kaedahnya, huruf mim dengan huruf nun. Huruf mim pada ejaan lam, huruf nun pada ejaan sin. Macam mana nak ingat tuan-tuan? Sekiranya ada huruf di awal seperti alif lam mim ra. Yang ini nanti kita tengok sama ada ini dikategorikan sebagai mad lazim harfi musaqqal ataupun tidak, ataupun alif lam mim tadi. Baik. Kalau alif lam mim kita tahu lah ini termasuk mad lazim harfi musaqqal. Kalau alif lam mim ra ni, adakah dimasuk mad lazim harfi musaqqal ataupun mukhaffaf? Baik. Nanti kita tengok sama-sama tuan-tuan. Tapi secara asasnya kita nak kenal mad lazim harfi musaqqal, dia mesti ada idgham, kemudian huruf mim pada ejaan lam dan huruf nun pada ejaan sin. Baik, kita lihat pada buku kita balik tuan-tuan, ke surat 110. Kita lihat pada petak yang ada berwarna biru dan ada yang berwarna kelabu tuan-tuan. Pada nombor 1 tu kita lihat sama-sama. Huruf mim pada ejaan lam apabila bertemu dengan huruf mim, tu kita panggil alif lam mim, kita panggil mad lazim harfi musaqqal. Begitu juga dengan huruf nun pada ejaan sin apabila bertemu dengan huruf mim. Bila tuan-tuan rasa benda tu nak memasukkan idghamkan tosim, tu maksudnya tuan-tuan boleh tahu itu mad lazim harfi yang berat musaqqal. Baik. Kenapa dinamakan mad ini dinamakan dengan harfi, yakni huruf, kerana mad ini berlaku pada huruf yang berada di awal sebahagian surah dalam Al-Quran. Baik, ni huruf-huruf ni tuan-tuan yang kita tengok di awal surah tu, Tosin Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu tuan-tuan kita panggil dalam bahasa Arab, dia punya sebutan dia mafatihus suwar. Mafatihus suwar. Macam sini dia kan. Mafatihus tihus suwar. Kita panggil mafatihus suwar. Mafatihus suwar. Bermaksud dia tuan-tuan, yang mana mafatihus suwar itu maksud huruf-huruf yang terdapat di awal sebahagian surah. Okey, baik. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan. Manakala dinamakan pula dengan musaqqal, dinamakan harfi kerana mad ini berlaku pada huruf yang berada di awal sebahagian surah. Manakala dinamakan pula dengan musaqqal, yakni berat, kerana sebutannya menjadi berat dan sukar tuan-tuan, disebabkan yang berlakunya idgham. Idgham ni bermaksud dia tuan-tuan memasukkan. Idgham dari istilah bahasa Melayu kita memasukkan. Malah idgham ini hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat. Kat mana tuan-tuan idgham tadi tuan-tuan?
Yang nak mana tadi, lam nak masuk kepada huruf mim. Itu disebutkan di sini dengung dua harakat. Yang ni tadi tuan-tuan, mana? Sin nak masuk kepada mim, itu kita panggil idgham. Kita kena baca dengung dua harakat. Baik, contoh mad lazim harfi musaqqal yang terdapat dalam Al-Quran adalah seperti berikut. Baik tuan-tuan, kita lihat sama-sama muka surat 112. Baik, kita lihat nombor 1 tuan-tuan. Lam bertemu dengan mim. Kita lihat contoh di situ. Alif lam. Sama-sama tuan-tuan, boleh kita baca 1, 2, 3. Alif lam mim. Baik, kategorinya adalah 3 huruf. Nama surah yang terdapat alif lam mim ada berapa tuan-tuan? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan As-Sajdah. Kemudian yang kedua tuan-tuan, lam bertemu dengan mim. Lam bertemu dengan mim. Masih lagi lam bertemu dengan mim. Contoh di situ tuan-tuan, kita baca sama-sama. Alif lam mim ra. Ra tu berapa harakat tuan-tuan? Ra itu 2 harakat. Ra, sebab ejaannya adalah ra alif. Ra alif, ra alif. Kalau kita nak baca ejaan bagi sebutan huruf ra, di situ adalah kategori ini berapa huruf tuan-tuan? 4 terdapat pada surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Kemudian yang ketiga, lam bertemu dengan mim. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan. Kita cuba sama-sama insya-Allah. Tarik nafas. Ada 4 huruf di situ. Alif, alif lam mim sad. Dah cukup dapat. Boleh tak kita nak baca putus-putus? Boleh tak alif lam? Kalau boleh tuan-tuan, cukup sekadar mana yang kita rasakan kita boleh laju bacaan alif lam mim sad. Kalau secara tahqiq tadi tuan-tuan, kita baca satu-satu memang tak cukup. Kalau kita kasi sendiri-sendiri, insya-Allah boleh. Kemudian berlaku pada surah Al-A'raf. Ya. Yang mim dengan sad kan ada 2 harakat. Alif lam mim sad. Mim kibet. Kita tengok sama. Ya. Ada idgham ataupun tidak. Baik, saya terangkan di sini. Kita tengok sama-sama tuan-tuan. Okey. Terima kasih Haji tadi soalan itu. Okey, alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Okey, kita pecahkan kepada tuan-tuan. Alif, kemudian lam, kemudian mim, mim, kemudian sad. Baik. Di sini ada tak hukum idgham tuan-tuan? Mim bertemu dengan sad. Alif lam mim sad. Ada tak saya baca? Tak ada. Yang berlaku idgham apa dia tuan-tuan? Pada huruf mim bertemu dengan mim tadi, ataupun huruf nun pada ejaan sin. Sin bertemu dengan huruf mim. Sini saya terang lam bertemu dengan ejaan mim. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, nun pada huruf sin bertemu dengan huruf mim. Maka ini adalah idgham. Kalau ni tuan-tuan mim bertemu dengan sad, maka ini bukan idgham. Kita baca sama-sama. Jangan tuan-tuan baca, dengar. Alif lam mim sad. Kita tak tekan mim sad. Mim mati saja dekat sini tuan-tuan. Sad. Okey, tuan-tuan cuba baca. 1, 2, 3, saya dengar. Alif lam mim
tidak ada idgham, tidak ada idgham. Yang ada idgham tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan boleh salin sini. Apabila lam, ejaan mim pada huruf lam bertemu dengan mim, ejaan nun pada huruf sin bertemu dengan huruf mim, maka ini kita idgham. Yang ni mim, ejaan pada mim bertemu dengan sad, maka tidak, kita tak idghamkan. Cara bacaan saya ulang balik. Alif lam mim sad. Tadi kalau idgham mim sad, apa tuan-tuan? Okey. Baik. Ada soalan tuan-tuan? Cukup sekali itu. Saya habiskan sekali lagi tuan-tuan. Tuan Simi kita dah tengok tadi berlaku pada surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Baik, kadar bacaan dia adalah sebanyak berapa harakat tuan-tuan? 6 harakat. Baik, kita berhenti setakat itu dulu tuan-tuan. Sebelum tu ada soalan. Okey tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Boleh insya-Allah Okey Mak lazim harfi musaqqal itu je kaedah tuan-tuan kena ingat lah. Nanti saya cuba buat nota secara ringkas. Nanti saya bagi pada tuan-tuan lah. Saya buat nota yang ni kita baca ikut pengarang yang tulis ni. Nanti saya cuba ringkaskan. Nanti saya serahkan pada Haji Misal. Haji Misal nanti kita sama-sama kongsi insya-Allah. Mim dengan sad tak ada hukum. Mim dengan sad. Macam Tak ada hukum dia. Buku Mim dengan sad. Mim temu dengan sad. Tak ada hukum dia. tak ada hukum, tak ada. Tak ada. Tak ada hukum. Sebab di sini kalau tadi kalau ada idgham, dia kena baca berapa harakat? 2. Tapi di sini tak ada idgham, maka kita tak boleh panjangkan. Ada yang misal ni dipanggil hukumnya. Nanti kita tengok sini hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Kalau kita tengok sini kan. Okey. Untuk yang misal ni tak ada. Yang difokuskan kepada yang ni tadi. Yang memasukkan idgham tadi Alif lam mim ra pun sama lah kan? Alif lam mim ra. Alif lam mim ra tu pun sama. Sebab dia ada lam bertemu dengan mim. Situ. Kaedah dia. Okey Baik tuan-tuan, nanti kita cuba bezakan harfi musaqqal dengan mukhaffaf. Dah habis pada tadi kita bezakan insya-Allah. Baik tuan-tuan, kalau tak ada soalan lagi tuan-tuan. Baik, cukup sekadar itu. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang saya menyampaikan berkenaan dengan perkongsian ilmu tajwid kita pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, diberikan kesihatan, ke depan kita sambung lagi insyaAllah. Baik, kita sudahi dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa rizqan wasi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas